Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta-harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta-harta kamu kepada hakim untuk memberi rasuah kerana hendak memakan sebahagian daripada harta manusia yang lain dengan jalan yang salah, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Hasil kajian Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan Malaysia menduduki tangga ke-62 daripada 180 buah negara dengan skor serendah 48%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, tahun 2021 menunjukkan Malaysia mempunyai skor yang terendah. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah rasuah dan korupsi yang berlaku di negara kita. Kajian ini dibuktikan lagi dengan beberapa kes berprofil tinggi yang melibatkan pimpinan-pimpinan negara yang diberi kepercayaan sebelum ini. Ini tidak termasuk lagi dengan kes-kes pegawai biasa yang melibatkan jenayah rasuah yang dibicarakan di mahkamah. Hampir setiap minggu, pasti ada sahaja berita berkenaan rasuah dipaparkan di kaca TV. Sebagai sebuah negara Islam, perkara ini seharusnya menjadi kebimbangan utama kita, apatah lagi apabila ia melibatkan soal amanah dan tanggungjawab yang bakal disoal di hari akhirat kelak. Melihat kembali laporan yang dikeluarkan oleh SPRM, peningkatan tangkapan kes rasuah berlaku sebanyak 205% daripada tahun 2014 sehingga ke tahun 2021. Daripada hanya 552 kes setahun, meningkat sehingga 1,152 kes setahun. Walaupun pelbagai langkah pencegahan telah diambil oleh SPRM untuk mencegah kegiatan rasuah ini, namun hasilnya masih kurang. Kebanyakan kajian dan penyelidikan yang dilakukan menunjukkan antara faktor utama berlakunya kegiatan rasuah ini adalah disebabkan kurangnya penghayatan agama dan kesedaran dalam diri individu tersebut. Jika kita menyusuri sirah kembali, antara tokoh Islam yang hebat dalam mencegah rasuah adalah Saidina Umar Al-Khattab. Beliau sangat hebat dalam pentadbiran dan cekap dalam menilai situasi bagi mengelakkan rasuah. Sehinggakan beliau turun melakukan pengawasan sendiri bagi mengelakkan sebarang penyelewengan daripada berlaku. Keberanian beliau mewujudkan polisi-polisi dan pentadbiran baru yang tiada pada zaman Nabi Muhammad SAW demi kemaslahatan rakyatnya pada ketika itu wajar dicontohi. Antara perkara yang beliau lakukan untuk mencegah rasuah pada zamannya adalah dengan meminta para menterinya untuk mengisytiharkan harta mereka ketika dilantik. Sekiranya harta yang dimiliki oleh mereka lebih daripada sepatutnya, harta tersebut akan dipulangkan ke Baitul Mal. Saidina Umar juga melakukan lawatan secara mengejut ke rumah mereka untuk memastikan tiada pertambahan harta secara syubhah berlaku. Disebabkan ketelusan dan ketelitian dalam pemerintahannya, Baitul Mal dapat memberikan sumbangan buat orang bukan Islam di samping pemberian zakat terhadap orang Islam. Selain itu, bagi mengelakkan rasuah, beliau juga membuka satu bahagian khas untuk rakyatnya mengadu salah laku para pegawai kerajaan sekiranya ada. Menurut beliau, harta dan kekayaan negara adalah untuk kegunaan rakyat. Beliau tidak pernah mengambil kesempatan dan keuntungan wang negara untuk kesenangan dan kemewahan diri beliau dan juga keluarga beliau. Ketelitian Saidina Umar dalam mencegah dan melawan rasuah wajar dicontohi oleh semua warga Malaysia. Para pemimpin negara terutamanya perlu menunjukkan contoh dan teladan yang baik buat rakyat. Imej negara kita yang sinonim dengan keamanan dan keharmonian wajar mencerminkan budaya sifat rasuah dan sifat integriti yang tinggi. Menjadi kaya bukanlah satu kesalahan. Yang menjadi kesalahan apabila kita mencari harta dengan jalan yang syubhah dan batil. Bersempena bulan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama bertekad untuk menjauhi rasuah yang akan merencat pembangunan negara kita Malaysia yang tercinta.